لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan ibadah kita, mengerjakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini dengan beribadah, yang mana ibadah di antaranya menuntut ilmu agama. Jadi kita yang datang solat berjemaah ni, kita dapat solat, dapat berjemaah dan juga dapat menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama ni yang kita belajari pada malam ini adalah ilmu akidah. Ilmu akidah disebutkan oleh para ulama adalah sebaik-baik ilmu, seafdal ilmu adalah ilmu akidah. Kerana ilmu lain sekiranya tidak ada dan membatalkan sesuatu, dia tidak menyebabkan kekal dalam api neraka. Tapi ilmu akidah sekiranya salah dan menyebabkan terbatalnya sesuatu, maka yang terbatal itu adalah akidah, maka menyebabkan masuk dan kekal di dalam api neraka. Jadi sebab itulah kita mempelajari ilmu akidah. Daripada awal saya mengajar di sini, kita memperkenalkan cara beriman kepada Allah. Hari ini kita nak sebut beriman kepada malaikat, yang mana ini sangat mudah. Dah belajar dah masa tadika dulu lagi. Tak ada orang kata saya tak pernah dengar lah ustaz cara beriman dengan malaikat, tak ada. Semua dah belajar masa tadika. Cuma kita nak perincikan lagi tentang beberapa isu. Makna beriman dengan malaikat iaitu membenarkan bahawa sesungguhnya mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak menderhakai Allah pada apa yang diperintahkan dan patuh melakukan dengan apa jua titah perintahnya. Dan mereka adalah penghubung di antara Allah dan Rasul-Rasulnya kepada manusia. Kita ada pembuat syarak, dipanggil sebagai syari'. Sesuatu yang membuat syarak dipanggil sebagai syari', iaitulah Allah. Allah Ta'ala buat syariat nak sampai kepada manusia. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak sampai pada manusia ni? Melalui Rasul sebagai wakil manusia. Wakil manusia ni perlu melalui wakil Tuhan, iaitulah para malaikat. Maka di antara Allah dan manusia itu, dia ada dua pertengahan dia, perantaraannya. Rasul dipanggil sebagai utusan, melalui utusan di kalangan manusia. Dan malaikat juga dipanggil sebagai rusul, orang-orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Maka malaikat itu adalah utusan daripada Allah berhubung dengan Rasul daripada kalangan manusia untuk mengajarkan syariat kepada manusia. Itulah malaikat. Jadi malaikat dan Rasul sebagai penghubung kepada syariat yang nak disampaikan kepada manusia, dia tak boleh ada sifat-sifat yang bercanggah. Dia tak boleh. Sebab tu Rasul kita belajar ada sifat tabligh, fatanah dan sebagainya tu. Sifat ini untuk menjamin originalnya wahyu yang sampai kepada Rasul yang disampaikan kepada manusia. Kalau dia tidak ada sifat tabligh, fatanah, amanah dan sebagainya, maka boleh orang petikai bahawa wahyu itu telah diubah oleh setiap Rasul. Maka Rasul ada sifat-sifat yang tersendiri. Walaupun dia manusia, dia tak sama dengan manusia. Walaupun dia kejadiannya, kelahirannya sama seperti manusia, tetapi sifat-sifatnya tak sama dengan manusia. Maka itulah Rasul.
Malaikat Allah Ta'ala bagi lebih ketat lagi, iaitu malaikat ni dia bukan kata ada sifat-sifat yang menyebabkan dia tu menjadi orang yang dipercayai, tetapi dia telah dijadikan semata-mata taat. Dia tak boleh terlupa, dia tak boleh ubah, dia tak boleh nak kritik, dia tak boleh nak kurangkan atau tambahkan apa-apa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turun wahyu daripada malaikat, dia tak ubah sikit pun, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah para malaikat ini dia mempunyai sifat yang mesti, yang memang Allah Ta'ala jadikan dia begitu. Kalau kita kata jin, syaitan, tidak, dia bukan sifat tu Allah jadi begitu, dia yang pilih nak jadi begitu. Contohnya iblis, Allah Ta'ala bagi dia untuk buat ketaatan, walaupun dia ditakdirkan untuk maksiat, derhaka, sesat, tetapi Allah bagi dia buat ketaatan. Dia boleh berdoa, dia boleh ibadah dan sebagainya, boleh. Cuma dia yang memilih untuk derhaka pada Allah Ta'ala. Sekarang malaikat ni ciptaan dia tu sendiri, dia tak boleh maksiat. Dia semata-mata taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka malaikat ini, kalau Allah Ta'ala ciptakan dia untuk tunduk, sujud, rukuk, tawaf, dia akan buat selama-lamanya, sehinggalah Allah Ta'ala perintahkan untuk ubah. Kalau ada malaikat yang Allah ciptakan untuk tawaf dia akan tawaf, berapa pusingan pun dia tak akan berhenti. Kita kalau pergi umrah tawaf tu, sebab satu kali semangat lagi, dua kali semangat lagi, masuk 4 kali duk tengok bila lah nak habis, ada 2 lagi ni, pusing lagi, ada 1 lagi ni, pusing lagi, habis dah ketak 1 ni duk. Kalau tawaf tu duk cari apa? Orang dulu tawaf tengok Kaabah, orang sekarang tawaf dia cari lampu hijau. Pasal hijau tu cukup 1 pusingan. Itu manusia dalam beribadah. Manusia dalam beribadah begitulah. Tetapi malaikat tidak. Dia tawaf, dia tak fikir benda lain, dia tak payah fikir benda lain. Allah Ta'ala bagi kekuatan dia untuk dia ibadah, ketaatan, maka dia akan buat sampai kiamat. Itu malaikat. Maka malaikat ini sehebat-hebat dia, kalau manusia taat, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Taala, maka dia akan jadi lebih mulia daripada malaikat. Malaikat mulia kerana ketaatannya. Jadi manusia boleh tak mulia, manusia boleh lebih mulia daripada malaikat dengan ketaatan yang sama. Pasal apa? Manusia bila melakukan ketaatan dia akan jadi mulia seperti malaikat, bahkan lebih daripada malaikat, kerana manusia itu diberikan 4 ujian. 4 ujian di dalam dirinya, yang mana kalau dia boleh atasi 4 ujian ini, maka dia akan jadi sebaik-baik manusia, melebihi para malaikat. Apa dia ujian dia? Ujiannya pertama, ujian daripada Allah sendiri. Allah buka pada dia pintu maksiat, dia buat atau tidak? Allah buka pada dia, jadi keadaan dalam hidupnya tiba-tiba ada peluang buat maksiat, dia buat ke tidak? Itu ujian daripada Allah. Ada pula ujian daripada iblis, syaitan. Iblis dan syaitan ni sentiasa membisikkan kesesatan, membisikkan kemaksiatan. Maka dia dapat tak menghadapi bisikan-bisikan tersebut. Itu daripada luar. Dan di dalam surah An-Nas sebut bukan sekadar syaitan daripada kalangan jin, ada syaitan daripada kalangan manusia. Orang kata marilah solat Jumaat, ada kata solat Jumaat dah bulan lepas kan. Kalau tak solat bulan minggu ni tak apa, dia tak boleh lebih 3 kali. Tu syaitan manusia. Habis tu nak pergi mana? Pergi kopi lah. Kat mana? Starbucks lah. Jadi maknanya ada manusia yang menyuruh keburukan. Maka itu bisikan ataupun hasutan daripada sesama manusia.
Yang keempat, hasutan daripada nafsu. Habis dah anasir luar, rupanya ada anasir dalam diri sendiri, iaitu nafsu. Maka nak boleh capai jadi manusia yang taat, dia kena lepasi 4 ujian. 4 dugaan, ujian, cobaan dari dalam dirinya. Maka bila lepas 4 ni, dia boleh buat ketaatan, dia boleh tinggal maksiat, dia boleh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini lagi mulia daripada malaikat. Malaikat tak ada gangguan tu. Allah tak uji malaikat dengan maksiat. Syaitan tak boleh hasud. Manusia tak boleh berhubung dengan malaikat. Apatah lagi malaikat tidak ada hawa nafsu. Maka itulah menyebabkan malaikat dia taat, dia mulia. Tetapi manusia diuji, tetapi dia boleh taat dengan ujiannya, maka dia akan jadi lagi mulia daripada malaikat. Itu perbandingan yang disebutkan oleh para ulama. Malaikat adalah suatu jisim, maknanya dia ada batang tubuhnya. Dia ada batang tubuh, dia mesti ada. Yang latifah, yang halus, tak dapat dicapai oleh 5 panca indera. Tak dapat capai. Nuraniyah, yang disifatkan dengan cahaya, dijadikan daripada cahaya, dan berkemampuan untuk berubah menjadi rupa bentuk yang berbeza. Malaikat ni dia boleh berupa bentuk jadi manusia yang berbeza. Mungkin zaman Nabi Musa dia berupa lain, zaman Nabi Ibrahim rupanya lain, zaman Nabi Muhammad rupanya lain. Setakat Nabi SAW hidup, Nabi hanya melihat rupa malaikat Jibril hanya beberapa kali saja. Ada ulama kata sekali, ada ulama kata 2 kali, dan ada lagi beberapa pandangan yang lain. Tak banyak. Maknanya banyaknya bila malaikat Jibril datang mesti menyerupai seorang lelaki, dan sebahagiannya adalah rupa Dahyah Al-Kalbi, seorang yang sangat kacak. Dia datang. Ada dalam kisah hadis Jibril, para sahabat duduk ramai-ramai, tiba-tiba ada seorang lelaki datang dalam satu rupa yang aneh. Anehnya pasal apa? Disebutkan di dalam hadis, dia tak ada orang kenal. Kalau tak ada orang kenal, maksudnya orang jauh. Masalahnya dia tidak ada kesan-kesan sebagai orang jauh, tidak ada kesan-kesan musafir. Tanah padang pasir, orang musafir mesti lekat pada jubahnya kotoran pasir, mesti nampak tumpukan-tumpukan tertentu. Nampaklah kalau dia musafir, tapi dia tidak ada tanda-tanda musafir, dan orang tak kenal dia. Dia datang pada Nabi, tanya pada Nabi. Maka itu rupa malaikat yang berubah jadi seorang lelaki. Dan banyak lagi kisah-kisah yang malaikat berubah menjadi seorang lelaki. Malaikat kita tak sifatkan dia sama ada lelaki ataupun perempuan. Malaikat ni tak ada jantina, tidak lelaki, tidak perempuan, dan tidak mempunyai sifat-sifat lelaki ataupun sifat-sifat perempuan. Kalau kita duk fikir, ada tak makhluk yang tak ada jantina? Ada. Malaikat Allah Ta'ala tak cipta dia sebagai berjantina, ada jantina. Kalau kita kata manusia ada jantina, jin ada jantina, tumbuhan ada jantina. Orang nak bagi buah, berbuah ataupun berbunga, mesti dikahwinkan, yang lelaki, yang jantan dengan yang betina. Zaman Nabi lagi, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tengok orang Madinah bila nak bagi buah kurma tu cepat dan banyak tumbuh, maka dia akan senyawakan yang bahagian lelaki dengan bahagian perempuan. Maka ditegur oleh Nabi, kata buat biar dia jadi semula, jadi je lah. Maka para sahabat tak buat. Bila tak buat, hasil masa tu kurang. Maka bila hasil kurang, orang mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ikut apa yang kamu kata, tetapi hasil jadi kurang. Maka Nabi SAW kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi kamu buat
selagi tak bercanggah dengan syarak, buat urusan dunia buat tak ada masalah. Jadi perbuatan itu menunjukkan adanya tumbuhan yang disebut bahagian lelaki dan bahagian wanita ataupun bahagian jantan betina. Jadi makna semua ada jantina. Bahkan kalau kita kaji contohnya atom dia ada charge positif negatif, elektron dan proton, maknanya ada positif negatif. Apa pun mesti ada. Tetapi malaikat Allah Ta'ala cipta tidak ada jantina, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Dan sebab itu kita tengok malaikat ni dia tidak kahwin. Kalau tak ada jantan betina maka tidak kahwin. Lepas tu kata tidak ada sifat-sifat manusia. Apa sifat manusia? Dia panggil aurat basyariah, kemanusiaan. Kalau dia orang tak ada aurat basyariah, dia tak manusia. Apa dia? Ngantuk, tidur, lapar, kenyang, sakit, sehat. Ini semua dia panggil aurat basyariah. Malaikat tak ada aurat basyariah. Tadi kita sebut 4 dah ujian tu. 4 ujian dalam manusia nak melakukan ketaatan. Malaikat dia tak ada benda ni. Maknanya dia buat ketaatan, dia tak perlu fikir lapar, tak perlu fikir nak ambil cari kerja. Dia tak perlu fikir untuk apa? Untuk apa? Rehat, tidur dan sebagainya. Kerana dia boleh buat ketaatan semata-mata. Tapi manusia ada ujian lain pula, ujian kelima, aurat basyariah. Halangan ketaatan sebagai manusia ni adalah sifat kemanusiaan itu sendiri. Maknanya bila dia tidak boleh sampai satu masa dia tidak lagi boleh buat taat, kena tidur. Sampai masa dia kena makan. Sampai masa dia kena rehat. Itu makna aurat basyariah. Malaikat tak ada semua tu. Malaikat tidak ada. Malaikat hanya mempunyai sifat yang taat dan kuat sahaja untuk melaksanakan semua titah perintah Allah Ta'ala. Dan wajib kita beriman bahawa para malaikat ini banyak tidak terkira. Kalau kita kata bilangan Nabi pun dah banyak, tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Ta'ala. Walaupun ada dalam riwayat yang menyebutkan 124,000, tetapi dia tidaklah begitu kuat untuk jadikan sandaran. Maka Nabi pun kita tak tahu berapa orang, malaikat lagi tak ada orang tahu. Maka macam mana kita nak beriman malaikat kita tak tahu berapa bilangannya? Maka para ulama kata sekurang-kurang kita beriman kepada malaikat mesti tahu 10 malaikat yang menjadi ketua-ketua. Iaitu pertama malaikat Jibril. Habis nama je tahu tak? Kena tahu tugasnya juga. Kalau ada lagi orang yang tak tahu nama, maknanya dia tak lepas lagi fardu ain. Tanya malaikat Israfil buat apa? Tak tahu saya. Bukan Israfil tu yang perang dengan Palestin, tu Israel. Maknanya ada orang tak tahu tu. Dia kata Israfil yang perang dengan Palestin. Maknanya betul-betul dia tak tahu. Tak lepas lagi fardu ain tu. Maka kena tahu malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Dan standard orang awam dia tanya, Ustaz, Rasul tak ada dah sekarang, habis apa tugas malaikat Jibril? Jawabnya, kita tidak ditugaskan untuk tahu tugas malaikat Jibril sekarang. Tak ada Al-Quran, tak ada hadis yang cerita tentang tugas malaikat Jibril sekarang. Maka setakat yang kita tahu itu sahaja. Habis pada tu kita tak tahu. Melainkan kalau nak tanya, ada orang boleh jawab, sama ada dua je. Sama ada dia sesat ataupun dia pandai reka-reka sendiri. Tu je lah. Jadi makna dia tak boleh. Malaikat Jibril penyampai wahyu. Habis dia buat apa sekarang? Tidak ditugaskan untuk kita tahu. Tidak ditugaskan untuk kita tahu tugas malaikat Jibril sekarang. Habis setakat tu saja. Kemudian malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Apa itu malaikat Mikail? Beliau ditugaskan untuk menurunkan rezeki dan hujan. Itu tugas malaikat Mikail. Kata luas Ustaz muka bumi ni. Memanglah malaikat Mikail ni ketua.
Dia ketua. Banyak lagi malaikat yang lain menguruskan rezeki yang Allah Ta'ala takdirkan. Kita kata rezeki ni banyak. Nak tumbuhan, nak segarnya tumbuhan, nak membiaknya binatang, nak mengalirnya air lautan, air sungai, macam-macam. Itu semua aturan-aturan rezeki. Habis itu Allah Ta'ala tugaskan kepada siapa? Tugaskan kepada malaikat Mikail mengetuai malaikat-malaikat lain. Mengetuai malaikat-malaikat yang lain. Itu tugas malaikat Mikail dan malaikat-malaikat yang di bawahnya. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala. Itu tugas malaikat Israfil, iaitu meniup sangkakala. Kata para ulama, malaikat Israfil ni adalah antara malaikat yang terbesar. Antara malaikat yang terbesar. Pasalnya ada dalam riwayat menyebutkan Nabi melihat sosok original malaikat Jibril. Tinggi, besar. Sehingga Nabi kata, indahnya, cantiknya kejadian kamu wahai Jibril. Maka Nabi SAW diberitahu, tidaklah dia yang paling besar. Rupanya dia ni sebesar-besar malaikat Jibril ini. Kalaulah malaikat Israfil dia buka sayapnya, maka malaikat Jibril boleh bernaung di bawah sayap malaikat Israfil. Malaikat Israfil besar. Habis itu malaikat Israfil besar dah. Tak, ada lagi malaikat yang lebih besar yang dipanggil sebagai malaikat Hamalatul Arash, malaikat yang pikul arash. Dalam Al-Quran dia ada sebut secara sepintas lalu tentang malaikat dan tugas-tugas. Antaranya disebut malaikat Hamalatul Arash. Ada 4 orang malaikat. Bila berlaku kiamat tambah lagi 4, jadi 8 yang memikul arash. Itu malaikat yang pikul arash. Pasal apa daripada 4 tambah 4? Kerana malaikat ini memikul arash. Arash ini makhluk yang terbesar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arash. Maka yang pikul arash 4 malaikat. Kita kata penuh dah, tak lagi. Bila berlaku kiamat tambah lagi 4 yang sama, tambah jadi 8 pikul arash. Itu malaikat terbesar. Malaikat Israfil pasal apa dia lagi besar? Kalau malaikat Hamalatul Arash besar, pasalnya dia pikul arash. Habis itu malaikat Israfil pasal apa dia lagi besar daripada malaikat Jibril? Kerana Israfil ni dia tiup sangkakala. Habis itu kalau dia nak tiup sangkakala, kata para ulama, dia tiup ni menyebabkan kiamat seluruh alam, seluruh universe hancur, habis, kecuali 10 perkara yang Allah Ta'ala pelihara: syurga, neraka, arash, kursi, kolam, lauh mahfuz dan sebagainya. Yang lain semua binasa. Dia punya tiup satu kali semua binasa. Habis dia tiup tu takkan benda kecil, kan? Sangkakala tu takkan kecil, mesti besar. Dah kalau dia duk pegang dah arash, di dalam riwayat sebut dilihat bahawa malaikat Israfil itu sedang pegang dah, dan telah meletakkan tiupan itu di mulutnya, tunggu perintah daripada Allah sahaja. Duk pegang. Sangkakala dah besar, takkan dia pula kecil. Maka sebab itu malaikat Israfil ni besar. Dia nak pegang sangkakala yang dia pegang tu pun besar, yang mana keluar daripadanya kehancuran seluruh alam yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Itu malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israel. Malaikat Israel ni antara malaikat yang orang paling kenal kot. Sebab ada lagu. Tak pernah dengar lagu malaikat Jibril tak? Bila Jibril tak ada, dia ada bila Israel. Makna malaikat Israel ni kita kenal. Habis malaikat Israel ni tugasnya adalah mencabut nyawa. Itu tugasnya.
Cuma ada pertikaian tentang malaikat Israel ni. Adakah benar malaikat Israel namanya malaikat Israel? Tu. Kalau Jibril, Mikail ada dalam riwayat, dalam hadis Al-Quran dan sebagainya ada. Tetapi malaikat Israel ni tidak didapati di dalam Al-Quran dan hadis tak ada. Habis itu dalam Al-Quran sebut qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Disebut malakul maut, tidak disebut Israel. Surah Sajadah ayat 11, katakanlah malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi oleh kerana di dalam surah Sajadah ayat 11 menyebut kul yatawaffakum malakul maut, disebutkan malaikat maut, tidak disebutkan nama. Maka di situ para ulama tafsir seperti Imam Ibn Katsir menyebutkan adapun nama Israel tidak disebutkan, hanya disebutkan malaikat maut sahaja. Disebut malakul maut, malaikat maut, tidak disebutkan malaikat Israel. Tetapi Israel itu tertera namanya pada beberapa athar, bukan daripada Al-Quran, bukan daripada hadis, tetapi ada beberapa asar yang menyebutkan nama Israel tersebut. Antara kitab tafsir yang menyebutkan malaikat maut adalah Israel adalah kitab tafsir As-Sam'ani, Fathul Qadir, Fathul Bayan fil Maqasid Al-Quran, Tafsir Sya'rawi, Tafsir Al-Hidayah, Tafsir Al-Muqatil, Tafsir Ibn Atiyah, Tafsir Ibn Juzay, Tafsir Bahrul Muhit, Tafsir Adwa'ul Bayan, Tafsir Al-Wasit, Tafsir Mafatih Al-Ghaib, dan Tafsir As-Samarkandi. Maknanya para ulama tafsir ketika menafsirkan surah Sajadah ayat 11 ini, mereka menamakan malakul maut ini adalah Israel. Tinggal lagi daripada mana riwayat yang mengatakan malakul maut ni namanya Israel. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali ada suatu riwayat, tapi riwayat ini dia tidak sampai kepada Nabi SAW. Statusnya hadis maqtu'. Yang mana dalam riwayat tersebut Nabi Ibrahim AS bertanya kepada malaikat maut, dan namanya adalah Israel. Dia tanya pada malaikat maut, nama malaikat maut tu adalah Israel. Padanya dua mata, satu mata berada di wajah, satu mata ada di wajah, dan satu mata berada di belakang leher. Ibrahim bersabda, wahai malaikat maut, apa yang kamu buat sekiranya satu nyawa di timur dan satu nyawa lagi di barat, dan berlaku wabak di muka bumi, serta berkumpul dua kerisauan ini. Tengok, ada satu nyawa nak kena cabut di timur, satu barat, satu tempat habis wabak, kena mati serentak. Maka macam mana kamu nak lakukan? Nabi Ibrahim tanya malaikat maut. Maka jawabnya, aku akan seru ruh-ruh dengan izin Allah Ta'ala, maka jadilah ia berada di antara dua jariku. Kita tak boleh bayang lah. Maknanya malaikat maut ni dia tak perlu pergi kutip seorang-seorang, tak perlu kutip seorang-seorang. Dia seru sahaja habis semua roh-roh itu terkeluar daripada jasadnya, datang kepada malaikat Israel. Itu satu riwayat. Dan para ulama bincanglah proses macam mana seseorang itu mati, macam mana ditarik rohnya kan. Maka sebab itu para ulama kata malaikat Israel ini ketua malaikat. Pasti dan pasti dia ada malaikat-malaikat lain yang tugas juga untuk mencabut nyawa. Maka sebab itukah kita tengok dalam riwayat, apabila cerita tentang kematian orang soleh dan orang yang fajir, orang yang jahat, maka ketika itu disebut dua malaikat turun bawa bejana, turun itu dengan wangian, kemudian diseru dia keluar roh. Bila keluar masuk dalam bejana, diangkat ke langit. Orang yang jahat pun begitu juga, cuma dia bau busuk. Malaikat yang datang padanya muka yang garang dan sebagainya, itu disebut dalam hadis. Maka adakah
malaikat yang seru itu malaikat Israel. Sebab itu para ulama kata boleh jadi malaikat Israel, boleh jadi adalah malaikat yang ditugaskan oleh malaikat Israel, kerana malaikat yang kita sebut-sebutkan ini adalah ketua-ketua malaikat. Bukan dia seorang sebenarnya, rupanya dia ramai malaikat yang menjalankan tugas-tugas ini. Maka sebab itu ramai sebenarnya ulama-ulama secara turun-temurun telah terima, tak perlu dipertikaikanlah nama malaikat Israel ni Israel ke malaikat maut ke, sudah diterima oleh umum di kalangan para ulama Islam bahawa malaikat maut namanya malaikat Israel. Kalau bukan pun nama Israel tak ada masalah lah. Kalau bukan Israel pun tak ada masalah. Cuma nama malaikat maut, kita kata malaikat yang menyampaikan wahyu ada nama malaikat Jibril. Malaikat yang mengurus rezeki ada nama malaikat Mikail. Habis malaikat maut namanya apa? Namanya Israel. Diterima secara majoriti ulama, sudah selesai, tak perlu dipersoalkan lagi. Kemudian malaikat yang kelima apa dia? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu syurga. Menjaga pintu syurga. Disebutkan dalam riwayat-riwayat, disebutkan oleh para ulama, di dalam syurga malaikat-malaikat menjadi ahli hikmat, menghikmati kita, orang-orang yang dalam syurga. Mana apa-apa kita minta dengan malaikat. Maka malaikat-malaikat itu adalah bawahan malaikat Ridwan. Kerana malaikat Ridwan itu penjaga pintu syurga. Di bawahnya ada banyak lagi malaikat-malaikat yang menjalankan tugas di dalam syurga. Begitu juga malaikat Malik. Biasa yang kita dengar malaikat yang berkaitan dengan neraka ini dua, malaikat Malik dengan malaikat Zabaniyah. Habis orang tanya ulama, wahai ulama, apa beza Malik dengan Zabaniyah? Maka ulama kata Malik ini penjaga pintu neraka. Yang duduk azab orang dalam api neraka tu, itu adalah bawahan-bawahan malaikat Malik, namanya Zabaniyah. Jadi kebanyakan yang diazab itu oleh malaikat. Malaikat yang azab, pukul, tarik, hentam apa semua malaikat. Malaikat tu banyak, semuanya namanya Zabaniyah. Dia jaga pintu neraka, namanya malaikat Malik. Itu satu. Ada lagi 7 dan 8, 9 dan 10. 7 dan 8 itu namanya malaikat Munkar Nakir. Ada dalam hadis sebut 2 malaikat yang datang ketika mana dikebumikan, kemudian orang yang mengebumikan itu meninggalkan jenazahnya. Datang terus 2 malaikat. Malaikat itu namanya Munkar Nakir. Dan dia datang bergantung kepada amalan seseorang. Kalau amalannya baik, dia datang tanya, ujian juga, berat juga, tetapi dalam keadaan yang lebih baik. Tapi kalau orang itu buruk, dia datang dengan muka yang garang, dengan suara yang kuat, dengan keadaan yang menakutkan. Malaikat yang sama, Munkar Nakir. Maka dia akan tanya kepada kita soalan-soalan. Ma rabbuka, ma dinuka dan sebagainya ditanya. Maka soalan itu sebenarnya dah bocor. Kalau kita kata nak masuk periksa, tanya soalan bocor, soalan tu dah bocor. Tetapi jawapannya bergantung kepada amalan masing-masing. Kalau memang kita ikut Rasul, kita boleh jawab Rasul. Kalau kita memang ikut hukum-hukum dalam Al-Quran, kita boleh kata kitab kita Al-Quran. Kalau benar kita taat pada Allah, berakidah pasti pada Allah Ta'ala, maka kita boleh jawab Allahu Rabbi. Bergantung kepada amalan masing-masing. Dan yang ke-9, 10, yang habis ni, namanya Raqib Atid. Cuma para ulama, kalau kita zaman sekolah dulu, kita kata malaikat Raqib dan Atid. Yang lagi orang kata Raqib itu sebelah kanan, Atid itu sebelah kiri. Raqib itu catat amalan baik, Atid itu catat amalan buruk. Itu yang kita belajar zaman tadika.
Dan itulah yang kita tahu, tak ada tambah dah ya. Tak ada tambah dah. Maknanya ilmu tadika lagi tu. Ilmu tadika lagi. So kena tambah sikit ilmu kita. Apa nak tambah hari ni? Yang kita nak tambah hari ini adalah di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Qaf ayat 17-18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ni ayat ni yang menjadi punca kepada nama Raqib Atid. Apa yang disebut dalam ayat ni? Disebutkan dalam ayat ni semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya, menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanannya, anil yamin, wa anil shimali, dan satu lagi duduk di sebelah kirinya. Dalam ayat ni jelas sebut ada dua malaikat. Malaikat itu tugasnya mencatat, menulis amalan kita. Dia sebut di sini dua yang dia catat, iaitu perkataan dan perbuatan. Hati dua malaikat ni tidak diketahui. Mereka tak tahu urusan hati kita. Sebab itu amalan hati ni amalan yang besar. Niat, azam kepada kebaikan itu pahalanya hanya Allah Ta'ala tahu. Amalan hati, sabar, syukur, redha, itu besar. Hanya Allah Ta'ala sahaja tahu. Adapun amalan lain yang kita buat secara zahir, percakapan dan perbuatan, itu dua malaikat ni catat. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam ayat ni sebut tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa ada. So sebenarnya dia bukan nama, dia bukanlah satu nama, tetapi sebaliknya dia adalah suatu sifat yang mana disebutkan di dalam ayat ni mutalaqqiyani, dua malaikat yang akan mengawasi kita, mencatat amalan kita ni, dua malaikat. Dua malaikat itu disifatkan raqibun atidun. Kaedah kalau kita kata nak kata dua nama, kita kata Hamzah Ami atau kita kata Hamzah Ali ataupun Hamzah dan Ali. Yang mana menunjukkan dua orang? Hamzah Ali ataupun Hamzah dan Ali. Mesti ada dan, baru menunjukkan dua orang. Maka ayat ni tak ada dan. Sepatut kalau nak kata Raqib wa Atid, baru menunjuk dua orang. Tetapi ayat ni sebut Raqibun Atidun. Bukan nama dua orang, tapi sifatnya Raqib iaitu pengawas, dan Atid yang mana sedia, sentiasa bersedia, ada dia, sentiasa bersedia. Jadi Raqib sentiasa mengawasi, Atid malaikat ini mengawasi dan sentiasa bersedia. Bersedia nak catat amalan percakapan kita, bersedia. Maka itu sifat dua malaikat. Bukan nama satu malaikat Raqib, satu nama Atid. Ini yang disebutkan oleh para ulama akidah yang agak detail perinciannya, seperti Imam Al-Bajuri dan imam-imam yang lain lah. Mereka memperincikan bahawa Raqib, Atid itu bukan dua nama. Tak ada masalah kita nak menamakan malaikat dengan sifat dia. Sekarang kita faham bahawa Raqib, Atid itu sifat bagi malaikat dua pencatat ni. Boleh tak kita namakan dengan nama sifat? Tak ada masalah. Cuma yang kita kena faham bahawa Raqib, Atid ini bukan dua nama, tetapi dianya adalah dua-dua sifat kepada dua-dua malaikat. Maka kalau kita tanya apa nama malaikat yang mencatat amalan kita di sebelah kanan dan yang mencatat amalan kita sebelah kiri, maka jawapannya Raqib, Atid. Bukan Raqib dan Atid.
Ini bukan ilmu tadika. Ni bukan ilmu tadika. Kalau kita duk ingat lagi roket dan atik, itu ilmu tadika. Maknanya orang gitu tak datang kuliah. Tak ada masalah, tak salah, tak sesat. Cuma dia tak tambah, tak upgrade ilmu dia. Dia kata, ustaz saya belajar tadika begitu. Itu ilmu tadika. Sekarang ni ilmu yang betul-betul orang mengaji akidah, dia kena faham bahawa malaikat yang mencatat amalan itu namanya raqib atid. Bukan raqib dan atid. Jadi inilah yang disebutkan oleh para ulama seperti Imam Bajuri dan sebagainya, bahawa ada malaikat yang mencatat amalan. Cuma tinggal lagi ada beberapa banyak khilaf tentang adakah malaikat kanan mencatat kebaikan, adakah malaikat kiri mencatat keburukan. Itu ada pula khilaf. Adakah kedua-dua malaikat tu kerjanya mencatat amalan, tak kira baik buruk? Itu ada pula perbincangan di kalangan para ulama. Sebab itu perkara ini dia termasuk perkara ghaibiyat, perkara ghaib, ataupun perkara sam'iyat, perkara yang kita imani setakat apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tak bincang panjang. Maka sebab itu para ulama tidak bincang. Kata Imam Bajuri, bertafwid dalam perkara ini adalah lebih baik berbanding kita nak bincang lebih lanjut. Maka sebab itulah kita tengok dalam hal ini, nak tambah ilmu kita, yang perlu untuk kita ketahui adalah raqib atid ini dia catat amalan. Bayangkan Allah Ta'ala tu dah maha mengetahui apa punya kebaikan, apa punya keburukan kita. Allah dah tak maha mengetahui. Allah letak pula pada kita dua malaikat untuk mencatat amalan baik dan amalan buruk kita. Pasal apa? Hikmahnya untuk kita sentiasa sedar ketika nak buat jahat ada saksi. Bukan sekadar Allah maha mengetahui, tetapi ada saksi yang bukan sekadar tengok tetapi mencatat. Itu hikmah dia. Maka sebab itulah kita belajar tentang malaikat ni untuk sedar, untuk muhasabah, memperbaiki amalan kita. Setakat itu dahulu, bertemu pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.